وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا ولا حول ولا قوة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال muka surat 5 ya. Muka surat 5. Terjemahan Matan Hikam. Terjemahan Matan Hikam. Kitab yang lama, kita jauh lama ni. liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi tu ada sin tu tak jelas tulisan dia. Min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Matan ini ada berkait dengan yang sebelumnya, iaitu berkenaan bagaimana dua tariqah atau dua martabat mereka yang salik yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu terdiri daripada golongan al-wasiluna, orang yang wasil, dan golongan as-sairuna, mereka yang perjalanan. Jadi perbandingannya, dibuat perbandingan yang telah lepas itu, bagaimana orang-orang yang wasil, yang orang-orang yang sair itu, yang sairun, yang masih lagi dalam perjalanan itu, dia masih lagi perjalanannya berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dikatakan sebagai berhadap dengan berhadap, dia kata dia tawajjuh, berhadap dengan cara nur tawajjuh, kata bi anwari tawajjuh. Ar-rahiluna, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Jadi mengambil petunjuk mereka yang masih di dalam perjalanan. Ar-rahiluna itu as-sairun, mereka yang masih dalam perjalanan itu mengambil petunjuk dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Apa cahaya tawajjuh? Maksud situ, kalau terjemah tawajjuh tu berhadap lah, tapi maksud dia apa? Iaitu cahaya-cahaya ibadat. Sebab tu sini bukan bicara orang tak buat ibadat, orang buat ibadat dah. Bukan bicara sini orang yang tak semayang, tak. Hakikat di sini sudah sampai membicarakan kepada nur. Dia beribadat dah, semayang, berzikir dah, semuanya masuk dah suluk, mendapat tarbiyah dan sebagainya.
fikir dah, baca Quran, belajar maklum lah. Nak beramal macam mana kalau tak ada ilmu? Jadi kalau tak belajar fardu ain itu berdosa. Itu bukan nur, itu zulmah. Kalau orang kata orang ahli tarekat ke orang ahli ibadat ni tak ada ilmu pengetahuan asas, itu berdosa. Itu zulmah, gelap. Itu namanya kegelapan, bukan cahaya. Tak bincang, itu tak masuk bincang, tak masuk garis lah. Ini mana maksudnya orang yang mereka yang sudah mendapat cahaya. Tapi cahaya tu tahap tawajuh, namakan tawajuh. Dia berjalan, dia meneruskan perjalanan kepada Tuhan itu dengan ibadat dia, dengan cahaya ibadat itu. Jadi tahap begitu masih dianggap sebagai tahap yang belum kesampaian, tidak tahqiq lagi. Mungkin kalau sekiranya berlaku masalah, sekiranya seperti mana yang telah lepas kan, berlaku perkara yang tidak tercapai, mungkin ibadat dia boleh tinggal gitu je. Dia beza dengan mereka yang sudah kesampaian, dikatakan sebagai golongan al-wasilin, al-wasiluna. Jadi mereka itu mendapat petunjuk, mengambil petunjuk bagi perjalanan mereka itu ialah dengan anwarul muwajahah. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Orang sudah sampai itu, sampai situ maksudnya tahqiq. Dia sudah sampai tahap kematangan dalam perjalanan ibadat dia tu, perjalanan ihsan itu, sampai pada tahap itu. Maka mereka itu masih tetap lagi meneruskan perjalanan, bukan berhenti. Jadi nak declare diri dia sebagai wali, tak ada ke? Berasa tak perasan. Mereka tu dengan nur muwajahah. Apa nur muwajahah? Muwajahah istilah itu, iaitu nur taqarrub dan hubb. Dengan at-tahub, tahabbub, anwarut tahabbub wa anwarut taqarrub. Jadi cahaya-cahaya kasih cinta, kasih sayang, mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbatur Rasul, dan cahaya-cahaya taqarrub, nur taqarrub. Okey. Jadi sebab tu beza daripada dua golongan ni. Kemudian kalau sekiranya mereka yang sudah sampai kepada seterusnya di sini matan ni dia hanya meneruskan lagi lah. Dia kata wa yunfiq zu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilahi. Dia buat bentuk mubtada khabar kadang-kadang dalam nahwu. Mubtada khabar. Ayat Quran yang mengatakan liyunfiq zu sa'atin. Jadi serta farak tu beza di antara golongan wasil dengan golongan yang masih dalam perjalanan, yang dikatakan sebagai golongan sairina, as-sairuna, ar-rahiluna. Beza tu kan? Dasarkan perbezaan tu dapat dipahami daripada ayat Quran sendiri. Beza kan? Kalau golongan-golongan yang masih, yang sudah kesampaian itu, seperti dia kata liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, mereka hendaklah menafkahkan. Liyunfiq, apa terjemahan sini? Tuan Syekh terjemah macam mana? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilahi, suruh dibelanjakan oleh yang mempunyai keluasan daripada keluasannya. Kalau tafsir cara zahir, mana diperintah hendaklah membelanjakan seorang yang punya keluasan harta daripada keluasan harta. Keluasan harta tu maksudnya banyak harta.
Orang yang punya harta tu Tuhan perintah belanjakan hartanya itu daripada hendaklah dia berbelanja dengan harta dia lah. Yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Itu zahirnya gitu. Maksud sini makna sesuai dengan maksud kalam-kalam hakikat ni. Disuruh belanjakan oleh yang mempunyai keluasan daripada keluasan. Iaitu keluasan apa? Keluasan ma'rifah dan mahabbah tu. Nur-nur ma'rifah, anwarul haqa'iq kan. Ma'rifatul haqa'iq. Jadi diibaratkan, diumpamakan juga, diibaratkan orang yang wasil ni seperti orang yang apa? Yang luas, laut yang tidak bertepi, laut yang sangat luas sampai tak ada pantai. Luasan tu. Jadi ikut dia lah, dia menggunakan juga apa juga. Kalau kata nak bagi faham mudah lagi, kita tengok bagi orang yang sangat kaya. Orang yang sangat kaya tu, dia dah million atau billion A kan. Kaya sangat kan. Jadi kalau dia berniaga juga dengan kaya tu, macam mana cara tu? Mana dia menggunakan kekayaan itu untuk berniaga. Kekayaan tu juga sebagai modal dia. Dia dah tak ada beza antara modal dengan keuntungan bagi dia tu. Yang apa yang dia dapat ialah sentiasa untung. Untung tu pula di develop lagi untuk dapat keuntungan. Itulah ibarat nak faham. Itu perkara zahir. Orang yang dah kaya sangat kan, dia bukan sekadar kata-kata setahun sekali pendapatan dia setiap minit. Kalau bisnes tahu cerita tu. Kadang-kadang dia sangat hebat setiap saat. Satu saat tu berubah. Dia punya meter tu masuk duit je kan. Kaya sangat, terlampau kaya. Kaya dunia. Ini kaya iman suka. Orang wasil ni orang kaya iman. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, mahabbatullah, mahabbatul rasul. Kaya sangat. Dia bila kaya sangat tu, sudah. Dia belanja lah ikut. Dia kaya. Dengan kekayaan makrifah dia tu, itu jadi perjalanan dia lagi. Dia perjalanan tak berhenti. Perjalanan menuju Allah ni, mana ada tempat berhenti. Tempat dia panggil mauqif, wukuf tu ada lah. Macam kata kapal belayar berhenti buang sauh sekejap pun betul. Tarik sauh jalan pula. Dia tak berhenti. Walaupun sepanjang hayat, walaupun sudah arif, terus perjalanan. Walaupun di alam barzakh, perjalanan. Walaupun di akhirat, perjalanan. Dalam syurga, perjalanan lagi. Tak habis. Sebab tu perjalanan tasawuf yang sebenar, sufi yang sebenar ni, dia bukan ada perasaan. Dia tak ada nak ujub, tak ada itu, tak ada. Nak riak, sombong, takabur, dia tak timbul langsung benda tu. Ini sikap ni dia mengajar begitu. Belajar cara lain tak tahu lah. Cara lain lah. Dakwa diri. Okey. Lepas tu liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, suruh dibelanjakan oleh yang mempunyai keluasan, itu keluasan makrifah dan keluasan mahabbah itu. Daripada mereka itulah, dan mereka itulah, dia kata dan iaitulah adalah segala orang yang wasil kepadanya, kepada Allah yang sudah sampai. Yang wasil itu terjemah bahasa luahnya sampai, tapi maksud dia apa? Sampai apa sih? Iaitu makrifah, orang yang sudah arif. Jadi orang yang arif ni, bagaimana pula metod perjalanan dia, suluk dia? Iaitu dengan berbelanja. Dengan makrifah-makrifah yang ada pada mereka itu sebagai wasilah bagi suluk mereka itu sendiri.
Bandingan hurai tadilah. Bandingan dia macam tadilah kan. Kita dah buat bandingan dia. Minta maaf saya minum. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Dan golongan yang kedua sini, wa man qudira alaihi. Qudira ni seperti mana ayat Quran kan? Faqadara alaihi rizqahu. Ayat Quran kan surat Juz Ammar kan? Faqadara alaihi rizqahu. Mana dia sempitkan rezeki dia, rezeki dia tak luas. Dia kadarkan rezeki dia. Mana perbandingan sebalik bagi orang yang diluaskan rezeki. Kadar-lah kadar ada. Ada juga. Bukan tak ada, ada. Macam banding orang menjaga lah. Ada duit, ada. Ada kita, ada. Tapi ala kadar. Maka dia menjaga pusingan. Itu ada beza antara modal dengan keuntungan. Untung sikit, modal sikit, untung sikit. Kadar-kadar aja, ala kadar. Nah, itulah. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Dan barang siapa dipicikkan, ini terjemahan Syekh. Ia sama tu maksud dia. Dipicik sempit. Bila sempit ke atasnya rezekinya, maksudnya tak banyak harta. Di sini makrifahnya tidak luas. Mungkin futuhnya sedikit, baru futuh ibadah mangkali. Jadi setiap orang beribadat tu ada bukaan ibadat dia, ada. Jangan kata tak ada kan. Ada. Lebih-lebih sekali lagi orang yang beribadat, dia beramal ibadat itu dengan jalan tarekah sufi. Memang ada futuh ibadah dia. Dia panggil pembukaan ibadat. Ada. Kepada siapa dipicit ke atasnya rezekinya, sepik situ, maksud dia tak luas sangat, tak kaya lah. Maka hendaklah dia belanjakannya rezeki dia tu, belanja rezeki dia tu daripada barang yang dianugerahkan Allah Ta'ala, akan dia ikut anugerah lah. Kadang mana sikit, kadang sikit, banyak, kadang banyak. So, dia tak luas, dia tak jadi kaya lagi, masih dalam perjalanan perjuangan dia tu. Rempah pulas lah. Dan mereka itulah segala orang yang berjalan kepadanya. Itu as-sairuna. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Mubtada khabar, jumlah-jumlah tu kan. Wajinahum lah. Mereka itulah ay wahum as-sairuna ilaihi. Masih dalam perjalanan kepadanya. Dia kena bermujahadah, mujahadah, muraqabah, mutala'ah, muzakarah, sebagainya kan. 7 mim tu kan kena bersungguh-sungguh. Mu'atabah, mu'aqabah. Kata tasawuf banyak cara sairus salikin ada tu. 7 mim, 7 mim. Itu tu. Tapi 40 lah. Kalau kurang ibadahnya, kuranglah nurnya, cahayanya kurang. Bila kurang cahaya, malaplah hatinya, gelap lah. Maka bila dia kuat ibadat, kuat lagi, bila ada mujahadah, dia bersungguh-sungguh, teranglah hati, banyaklah. Dia begitu kedudukan dia. Di golongan kedua ni pun alhamdulillah dah sebenarnya. Dia beza, iaitu mubtadi. Mubtadi tu benar. Tu tak terbuka langsung, tak ada futuh, tidak diputuhkan lagi. Orang-orang yang golongan pertama tu yang banyak penyakit tu. Kata kaslan kan. Kaslan ni katanya
ta'arif dia tu. Kaslan dia kekuatan pada badan itu ada. Itu maksud kaslan tu. Kuat tu ada, betul, riang ada untuk buat ibadat, untuk berzikir dan sebagainya. Tapi hati tak suka, hati tak gemar. Betul tak jadi. Itu yang nampak rupa malas semayang untuk kaslan. Kalau ajzan, al-ajzu, lemah, dia badan tak ada upaya, tapi hati gemar, itu lemah. Al-ajzu. Adapun al-kaslu, kalimah al-kaslu, kaslun tu kan, maksud dia anggota badan sihat, tapi hati tak gemar, hati tak riang, hati tak seronok ibadat, hati tak seronok buat berzikir, tak seronok. Itu yang semayang, tinggal semayang fardu dia tu, kadang fardu pun terkejut, kaslanun. Walhamdulillah, dua-dua penyakit ni minta berlindung kita kepada Allah. Memang ada berdoa lah. Ada doa riwayat Nabi kan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Itu doa Nabi tu. Ya Allah, aku mohon berlindung dengan Engkau daripada lemah dan al-kasli. Jadi kalau bahasa Melayu nak terima kesulitan ni malas kan? Malas. Bila kata malas, bukan kata sakit apa pun, urat tak sakit apa, tapi tak nak buat, malas. Itu pada golongan pertama tadi. Ada pun golongan yang kedua ni tak tinggi sikit, asairun, mereka dah tak ada penyakit tu, tak ada lah. Mereka sudah dapat futuh ibadat, pembukaan ibadat, dah seronok, dah suka, dah dapat cahaya, mungkin dah dapat khusyuk, takasyu'an, tadarru'an, tamallukan, tazallulan, semua dah dapat. Cuma dia masih dalam tahap yang kedua, belum tak suka dengan orang yang arif. Dia makrifah tak terbuka lagi lah, dia tak kenal lagi. Ini perbandingan yang Syekh ni sebut lah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita walaupun setitik. Fal awwaluna lil anwari wa haula'i li anwari lahum li annahum lillahi la li syai'in dunahu. Maka segala yang pertama itu milik bagi segala nur. Wal awwaluna, ya, wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Baca tadi kita urai dah. Bermula segala orang yang sampai itu ma'rifah, orang yang arif itu bagi mereka itu segala nur berhadapan. Nur muwajahah, bukan nur tawajuh. Nur muwajahah. Nur muwajahah iaitu nur takarrub wal tahabbub. Nur cahaya-cahaya berhampiran dan cahaya-cahaya kasih. Kalau nak terjemah benak taksir, berkasih-kasihan lah, habub. Wal awwaluna lil anwari wa haula'i li anwarin lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Maka segala yang pertama itu milik bagi segala nur, dan segala yang akhir itu milik bagi mereka itu, kerana mereka itu bagi Allah, tiada bagi sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Qala, maka segala yang pertama itu siapa yang pertama? Golongan yang pertama itu golongan ar-rahiluna, as-sairuna, mereka yang
masih di tahap perjalanan itu, milik bagi segala nur, milik bagi segala nur. Lil anwari situ dia terjemah sinilah, milik bagi segala nur. Milik ni, milik bagi segala nur. Maksudnya nur itu miliki mereka. Nur tawajuh itu menakluk mereka. Milik bagi. Balik tu bahasa Arab tu kan. Kata apa? Maksud mereka tu masih lagi ditakluki oleh nur. Kalau tak ada nur, tak adalah. Jadi kita buat misal tadi, buatlah tiba-tiba terjatuh dalam takdir, qada qadar. Qada qadar tak payah elak. Qada qadar kan. Awak orang saleh kau main lagi, sauban pun besar. Tasbih jalan laju, zikirnya. Mulut tu Quran hadis saja. Tiba-tiba suratan takdir jatuh pada maksiat. Harus. Bukan mustahil berlaku. Orang alim jatuh, wali Allah pun jatuh, dia bukan maksum. Wali walaupun wali jatuh lagi. Jatuh pada ghaflah, jatuh pada maksiat, jatuh kufur pun ada. Wali pun jatuh kufur, harap pernah berlaku dalam bed. Ada je kisah tu. Sebab tu kita tak boleh nak mengata. Tak boleh. Benda harus sisi Tuhan. Orang yang tidak insaf ya, mudah nak mengata orang. Jatuh bangun dalam perjuangan ibadat. Jadi perjuangan kehambaan ni, ubudiyah ni biasa pada zaman dulu lagi. Jatuh bangunlah. Yang salah bila jatuh terus itu. Tak boleh ya itu. Jatuh bangunlah. Jadi buat je terjatuh mungkin akan menyebabkan kurangnya sudah semangat kan, zikir tu dah kurang lah dah. Jatuh. Salah perjalanan. Sebab dia bergantung pada cahaya. Kita yang berat tu ada cahaya. Cahaya iman lah tu. Bila mula gelap, mula. Itu yang kata dia sudah jadi hamba kepada cahaya. Wahum abidul anwar. Setengah pada yang barat kita ibarat syarah-syarah yang lain kata, mereka tu masih lagi duduk di bawah makam, kata keadaan makam cahaya. Bukan kata abidullah, belum lagi. Sebenar-benar hamba belum lagi lah. Kerana ada bersangkut situ lagi. Berbeza dengan golongan yang kedua. Sini wa haula'i al-anwaru lahum. Dan golongan yang kedua ni pula, iaitu mereka itu golongan kedua yang tadi adalah bermula cahaya itu adalah milik bagi mereka. Golongan wasil. Cahaya tu milik bagi mereka. Mereka guna pula cahaya tu untuk perjalanan. Tinggi lah, tinggi lah. Macam li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Mereka dah sampai kepada tahap lillah. Tidak usah tu yang lain daripadanya, daripada Allah. Qulillahi thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah, katalah maka Allah, thumma zarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian tinggalkan mereka itu, ay utrukhum fi khawdihim, pada mengharung mereka itu, yal'abun, bermain-main, hal keadaan bermain-main mereka itu. Jadi ayat ini jadi mengisyaratkan kepada fana, ifradu tauhid ba'da fana'il aghyar,
mengifratkan tauhid itu, menunggalkan tauhid itu selepas daripada fana segala ghair, al-aghyar ghairullah. Cahaya tu pun masih Allah juga. Ibadat tak ada cahaya. Kan ibadat. Itu masih Allah. Kita berzikir-berzikir ada cahaya. Macam mana cahaya tak tahulah. Cahaya lah. Benda rohaniah kan. Dia masih Allah. Sampai iman tu sendiri. Kedua kita bahas kan, iman tu makhluk ke tak makhluk kan. Kalau yang tiba iman tu tasdik kan, tasdik hati itu makhluk. Kalau tasdik itu fi'il, perbuatan bagi hamba, makhluk. Tengok yang tiba. Jadi mereka ni sampai tahap berkata ifrat tauhid selepas pada fana aghyar. Ini sampai pada tahap apa yang dikatakan sebagai hakul yakin. Dia ilmu yakin, ainul yakin, tahap yang kedua, golongan kedua tak ainul yakin. Sampai tahap yang ketiga tertinggi iaitu hakul yakin. Ini kualiti iman. Orang mukmin tu kualiti dia macam tu. Kalau sekadar akal-akal aja ilmu yakin lah. Ainul yakin, hakul yakin. Lepas tu ayat ni, Al-Quran ni kalau dari sudut sababun nuzul dia dan tafsir memanglah hum tu rujuk pada orang munafik. Sumazarhum fi khawdihim yal'abun, orang munafik kan. Tapi kaedah adalah yang ijma' seluruh ulama bagi Quran tu sendiri al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah Quran itu dia umum makna dia. Jadi untuk di sudut ilmu yang begini boleh dia pakai ayat yang sama. Ikutlah. Seperti Imam Ghazali pakai ayat ni je. Dia kata zikir Allah tu kan. Qulillah zikir Allah. Mengisyaratkan kepada fana. Katakan oleh Allah, tumpulah kepada Allah zatul buhti tu, zat. Sampai pada tahap zat. Ingatan tu. Sampai pada ingat pada zat, bukan ingat pada sifat lagi, ingat pada zat dia sendiri. Zat Allah. Samazarahum fi khawdihim yal'abun. Yang lain tu fi khawdihim yal'abun tu mengisyaratkan kepada itu masih Allah, selain pada Allah. Dia berarti main belaka. Bila zikir Allah tu rosaklah orang kata tak ada hadis. Tak ada hadis sampai lupa Quran tu rosak. Kan dalil tu mula Quran dulu. Kalau Quran cukup dengan Quran. Kalau tak, dah kata kalau Quran tu dalam sufik dia kata mujmal, barulah cari nama bayan dia. Gitu. Lillah ni nak mujmal ke mana? Nak sama makna maksudnya kata olehmu, zikir olehmu ke Allah. Ingat olehmu, qaulun tu boleh kita kata zikrun. Tengok tak ada zikir tu apa? Zikir tu tak ada apa? Qaulun. Qaulun yusabu fa'iluhu. Atau kullu qaulin, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap qaul yusabu alaihi fa'iluhu. Yang dia beri pahala atasnya, atau pahala tu beri pahala siapa? Kepada pembuatnya, orang yang berkata tu. Macam tiap perkataan, kalau yang dikatakan oleh orang yang berkata, perkataan tu dapat pahala, zikir. Itulah zikrun. Tu tak ada zikir. Sebab tu zikir tu tak semestinya Allah subhanallah baca Quran pun zikir juga. Tak pahala tak? Selawat zikir tak? Selawat pun zikir. Tak pahala tak? Apa pahala? Tak zikir. Betul.
Qulillah, qul Allah. Mujmal kau mananya ayat tu? Tak terang dah. Mujmal macam mana sampai nak pergi cari hadis ayat yang lain pula nak tafsir dia pula, nak cari hadis-hadis lagi pula tafsir. Tahu mana? Bahkan orang yang boleh cakap begitu, kalau dia nak tak menafikan fatwa ulama mengatakan harus boleh berzikir dengan Allah tu kan, hanya berdasarkan ayat Quran itu. Kalau dia tak menafikan, tak apalah. Tapi masalah dia nafikan tu, kena tanya balik dia lah. Erti tak erti tu. Tashawufuka, tashawufuka ila ma batana fika minal ayub khairun min tashawufik ila ma hujiba anka minal ayub. Tashawuf ni apa terjemah? Tashawuf, tatallu'uka, melihat mu kepada yang terbunyi. Terbunyi maksudnya tersembunyi. Melihat kepadamu yang tersembunyi di dalam dirimu daripada segala aib itu terlebih baik daripada melihatmu kepada yang daripadamu daripada segala yang gaib itu. Okey. Kemudian perbandingan ni kan. Ini bukan banding lah, ini Tuan Sen ni nak lanjutkan lagi. Jangan sampai pula orang ada yang terpedaya dengan karamat-karamat, dengan anwar-anwar cahaya-cahaya ibadat itu, sehingga dia meninggalkan perhatiannya kepada yang lebih penting. Satu kata Tuan Syekh ni, tasyawufuka, melihat olehmu, melihat engkau, tatallu'uka bi'ainil basirah ala ma batan ila ma batana fika, melihat engkau kepada perkara yang tersembunyi di dalam dirimu. Perkara sembunyi tu diri kita, minal ayub. Apa dia perkara sembunyi? Minal ayub, daripada kecelaan batin. Riaknya kita, sombongnya, dengkinya, ujub ada lagi, hubbul riyasah, hubbul jah, gila pangkat, gila kemasyhuran, ada lagi tu. Saki-baki ya, saki-baki nak amaratun bisu. Lu perhati hak itu molek lagi, elok lagi. Min khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub, lebih baik daripada engkau melihat kepada ma hujiba anka, barang yang dihijabkan kau, di barang yang dihijabkan akan dikau, minal ghuyub, daripada segala perkara-perkara yang ghaib. Rahsia-rahsia ilahiyah, berghaib kan, rahsia-rahsia ketuhanan. Duk asyik nak pergi mencari yang itu, sampai terlupa perkara yang lebih penting, iaitu melihat aib diri. Tuntut yang disuruh tuntut istiqamah, bukan suruh tuntut karamat. Karamah tak disuruh tuntut. Itu bukunya Inkishafnya Nur-Nur Ghaib itu sebenarnya karamah lah. Sebahagian karamah juga, sebahagian pada karamat. Itu karamah itu tak disuruh tuntut. Kalau nak kira karamah yang disuruh istiqamah tu, istiqamah di karamahnya pun.
Tutu kata so kita jadi hamba Allah, bukan hamba maqam. Siapa yang perjalanan dia mencari maqam, jadi hamba maqam. Siapa perjalanan dia mencari martabat wali, dia jadi hamba wali, hamba kewalian. Bukan hamba Allah. Halus lah. Bersih, cara sufi ni betul-betul bersih, suci, bersih. Betul-betul sebagai hamba Allah. Ubudiyah, kehambaan, keheningan. Lepas tu kata setengah daripada pensyarah-pensyarah ni, dia kata wahazihil hikmah umdatun fi tariqil qaum. Hikmah yang ini, yang kita baca hikmah yang ke-32 ni kan, tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Dia katakan sebagai umdah fi tariqil qaumi. Umdah, asas, tiang asas, foundation bagi perjalanan kaum ahli sufi. Tengok keaiban diri itu lebih baik, itu yang disuruh, itu yang diperhatikan, perlu diperhatikan, lebih elok daripada memerhatikan kepada perkara-perkara hasil-hasil natijah daripada perjalanan tu. Minal ghuyub tu maksudnya natijah lah, hasil daripada perjalanan tu lah. Bila dia banyak berzikir, pegang, oh dapat perkara yang mencengangkan hati, terbuka pandangan-pandangan alam barzakh. Oh zahir karamah-karamah, mencari keadaan, boleh berjalan matahari ke, boleh melihat orang ke, orang tak sampai-sampai orang boleh cerita kau tadi di rumah buat ini begini, tuan-tuan kasyaf orang kata tu lah. Makbul doa ke, bila orang hantar minta ada orang kita berdoa, kita mengangkat tangan, baca-baca sikit, baca Fatihah aja, baca apa pun makbul. Lepas tu kita mula sonok. Sonok tu hujiba angka, perkara yang menghijabkan, dihijabkan daripada kau daripada minal ghuyub. Dia jadi hijab balik ya. Itu ke karamat juga, tapi karamat jadi hijab balik. Itu kalau kata kasyaf juga, tapi kasyaf jadi hijab pula. Tumpu pada kasyaf jadi hijab, jadi dinding. Kasyaf dengan hijab ni benda-benda berlawan lah. Kasyaf terbuka, hijab dinding. Hijabun kasyfun. Tubuh pada kasyaf jadi hijab, jadi dinding. Baik tubuh ke diri, masa cek balik apa masalah penyakit-penyakit diri tu. Tu yang dikatakan hazihil hikmah. Hikmah ini sebenarnya jadi umdatun fi tariqil qaum. Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjub anta 'anil nazari ilaihi. Oh, nilai ni. Jadilah kot. Allah SWT insya-Allah panjang umur kita baca lagi. Ni nampak sikit-sikit. Tengok pekah. Buku surat apa ya? Oh, nak baca bab tu, korban. Baca je lah pekah. Muka surat apa itu? Tutup dulu. Oh, dulu betul nanti orang balik.